Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu bil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahira wa batina fid dini wa dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syar jalibatan li kulli khair lana wa liwalidina wa li ahbabina wa li masyaikhina wa li muallimina ma'al lutfi wal afiyah وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدنا ولد أدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min zulmatil jahli wad dayajir. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wanshur alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi mengurniakan atas kita kurniaan nikmat, taufik, hidayah dan inayah seperti waktu-waktu yang sudah, sehinggalah dengan anugerah nikmat dan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala ini dapatlah sekali lagi kita bertemu dan bersama pada malam ini bagi mengikuti sambungan pengajian kitab yang seterusnya pada malam ini, iaitu pengajian kitab bertajuk Kitab Adab Perempuan juzuk yang pertama karangan yang berbahagia Tuan Guru Ahmad bin Yaqub Al-Johori. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit waktu yang kita luangkan untuk meneliti dan bermuzakarah karangan-karangan para ulama ini, Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan atas kita keberkatan, pengampunan dan kemudahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah bagi mereka yang telah menjalani ibadah berpuasa sunat pada hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima setiap apa yang telah kita lakukan daripada ibadah-ibadah yang telah dijalani, dan mudah-mudahan setiap ibadah yang kita lakukan ikhlas kita hanya untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang belum menjalani ibadah puasa, insya-Allah esok masih boleh untuk berpuasa. Kemudian lusa boleh berpuasa untuk bulan untuk nisfu Sya'ban, yang mana malam esok insya-Allah kalau diberi kesempatan dan panjang umur, kita akan bersama-sama pada satu malam yang penuh dengan keberkatan, Lailatul Mubarakah, iaitu malam nisfu Sya'ban. Jadi insya-Allah malam esok kita tak akan ada kelas lah. Malam esok kita tak ada kelas. Kita beri kesempatan kepada semua muslimin dan muslimat untuk bersama dengan ahli keluarga memanfaatkan waktu selepas maghrib dan isya dengan memperbanyakkan berzikir, membaca Al-Quran dan memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana di antara kelebihan malam nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak daripada rahmat dan pengampunannya untuk sekalian daripada hamba-hambanya. Jadi mudah-mudahan dengan kita mengambil kesempatan datangnya malam yang penuh kebaikan, malam yang penuh keberkatan,
kita beramal dengan amalan-amalan yang soleh, Allah Subhanahu wa taala menerima segala doa dan hajat kita, diangkatkan segala musibah dan kepayahan yang sedang menimpa diri kita. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung pelajaran yang ke-18 dalam kitab yang telah kita bersama-sama meneliti dan mempelajari sebelum ini. Bagi mereka yang tidak memiliki kitab ini, boleh lihat nota yang diberikan pada ruangan komen di Majlis Ta'lim Fatimahuz Zahra. Okey, insya-Allah masuk pelajaran yang ke-18. Adab rambut. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumina fid daraini amin ya rabbal alamin. Pelajaran yang ke-18, yakni pelajaran yang ke-18 daripada beberapa pelajaran yang ada di dalam kitab adab perempuan, iaitu adab rambut. Adab rambut, yakni bagaimana caranya kita menguruskan, bagaimana kita memelihara dan juga menjaga rambut. Jadi rambut ini salah satu daripada aurat yang wajib ditutup bagi orang perempuan. Kerana rambut ini termasuk dalam perhiasan yang batin bagi seorang perempuan, yang haram hukumnya bagi mereka seorang perempuan yang sudah capai umur akil baligh menunjukkan rambut itu kepada lelaki-lelaki ajnabi, kerana ada larangan yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dan tegahan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi membuka rambut ataupun menunjukkan rambut kepada lelaki ajnabi termasuk dalam hukum membuka aurat. Maka apabila membuka aurat ni hukumnya berdosa besar. Dia termasuk dalam dosa-dosa besar yang perlu diambil perhatian. Kerana itu bagi setiap ibu bapa yang memiliki anak-anak perempuan, pastikan ketika anak kita ini sudah sampai kepada satu tahap dia mengerti di antara perkara yang baik dan yang buruk, sekurang-kurangnya ketika umurnya 5 dan 6 tahun, bila sudah ada sifat malu dalam dirinya, maka hendaklah diajarkan bagaimana cara memakai tudung ataupun bagaimana cara menutup aurat rambut. Supaya apa? Supaya anak ini tidak terbiasa dengan membuka aurat sampai kepada dewasanya. Biar daripada kecil tu ditanamkan sifat malu kepada anak perempuan ini terhadap perkara-perkara yang patut dia tutup. Sewaktu daripada kecil lagi menjadi tanggungjawab ibu bapa tu mengajar kepada anak-anak perempuan mana bahagian yang boleh ditunjuk, mana bahagian yang boleh disentuh, mana bahagian yang tak boleh disentuh, mana bahagian yang tak boleh kita kata untuk ditayangkan kepada orang. Semua tu perlu diajarkan. Semua tu perlu diberitahu sejak daripada kecil. Jadi apabila dia sudah daripada kecil diajarkan tentang perkara-perkara yang menunjukkan kepada sifat malu, maka dia akan membesar dalam keadaan segan untuk menunjukkan perkara-perkara yang tak patutnya ditunjuk. Jadi menutup rambut ini termasuk dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Ini di antara dalil perintah kepada siapa? Kepada perempuan-perempuan yang beriman, agar mereka itu menutup rambut mereka dan menutup bahagian-bahagian perhiasan yang termasuk dalam perhiasan yang batin. Bukan sekadar menutup rambut saja, tetapi di sebalik perintah menutup rambut tu ada lagi perintah-perintah yang lain. Supaya apa? Menutup juga bahagian anggota-anggota yang batin. Antaranya apa? Selain daripada rambut, diperintah untuk menutupkan telinga dan perhiasannya, menutup leher dan perhiasannya, dan menutup sebahagian besar daripada dada, sehingga menutup bahagian yang boleh menampakkan payudaranya. Ini di antara perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 59.
Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurar rahima. Ayat ni jelas menunjukkan kepada kita tentang perintah supaya menutup bahagian aurat yang sepatutnya ditutup, iaitu bermula daripada bahagian kepala sampai kepada dadanya disuruh tutup. Jadi jangan kita kata mana ada dalil Allah Ta'ala tak suruh pun tutup rambut dan sebagainya. Ini sebahagian daripada fahaman yang dibawa oleh golongan-golongan liberal yang bertopengkan Islam, sehingga mereka menafikan adanya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya apa? Supaya menutup akan bahagian rambut yang ada di kepala mereka dan menutup bahagian yang ada di antara telinga, dada dan dada mereka. Allah berfirman yang maksudnya, wahai Nabi, suruhlah isteri-isterimu dan anak-anak perempuanmu serta perempuan-perempuan yang beriman. Suruhannya kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Perintahkan atas isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan anak-anak perempuan mereka, yakni anak-anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam serta perempuan-perempuan yang beriman. Ini kan menyeluruh isteri Nabi, anak Nabi dan sekalian perempuan-perempuan yang beriman. Apa suruhannya? Supaya melabuhkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya semasa mereka keluar. Yakni melabuhkan, yakni menutup kepala mereka sampai kepada sebahagian besar daripada tubuh mereka. Cara yang demikian, yakni melabuhkan tudung mereka ataupun menutup bahagian yang sepatutnya mereka tutup daripada rambut, leher, dada dan sebahagian besar daripada tubuh mereka tu, cara yang demikian lebih sesuai, lebih elok dan lebih baik untuk mereka dikenali sebagai perempuan-perempuan yang baik. Allah nyatakan dalam Al-Quran perbezaan perempuan yang baik, yakni perempuan yang beriman, dengan mereka yang tidak beriman daripada kalangan kafir-kafir Quraisy dan juga Ahlul Kitab di zaman Nabi SAW adalah perbezaannya itu melalui pakaian. Melalui pakaian itu dapat dibezakan. Jadi kalau hari ini kita lihat pakaian orang yang beriman, pakaian orang Islam dengan pakaian orang yang tidak beriman tu lebih kurang sama je. Sama ni sebab apa? Mereka membuka bahagian-bahagian yang sepatutnya mereka tutup. Tak pakai tudung, kemudian pakai baju pendeknya lagi, kemudian pakai seluar ketatnya lagi, kemudian pakai skirtnya lagi. Ini bukan pakaian-pakaian orang yang beriman. Jadi pakaian yang sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapa? Kepada Nabi, supaya disampaikan kepada orang-orang yang beriman daripada kalangan perempuan. Supaya pakaian itu lebih sesuai untuk mereka dikenali sebagai perempuan-perempuan yang baik. Maka dengan itu, dengan pakaian itu mereka tidak lagi diganggu. Dan ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Itu di antara ayat yang pertama, memberi pesanan kepada Nabi SAW supaya mengkhabarkan berita itu kepada siapa? Perintah itu kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman daripada kalangan perempuan. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam surah An-Nur ayat ke-31, Allah berfirman, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman, qul lil mu'minat. Jadi perintah ini khas ataupun khusus diturunkan kepada perempuan-perempuan yang beriman. Yang pertama, supaya menjaga pandangan mereka itu, supaya
menutup pandangan mereka, ataupun supaya mereka itu menundukkan pandangan mereka daripada memandang perkara yang haram. Jadi daripada melihat akan lelaki-lelaki ajnabi, ataupun melihat kepada aurat-aurat ajnabi, atau melihat apa jua perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perintah yang kedua, dan hendaklah mereka itu memelihara kehormatan diri mereka. Kena jaga maruah dan harga diri mereka, kena jaga kemaluan mereka. Jangan sampai mereka melakukan penzinaan. Dan janganlah mereka itu memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Tak boleh seorang perempuan itu menunjukkan anggota tubuhnya kepada lelaki-lelaki ajnabi, melainkan bahagian yang dibenarkan untuk tunjuk daripada perhiasan-perhiasan yang zahir. Mana perhiasan yang zahir? Perhiasan yang zahir itu adalah muka dan tapak tangan saja. Tangan pergelangan ke bawah ni, ini yang dinamakan sebagai bahagian yang zahir. Seperti mana ada satu riwayat hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yang mana dia menceritakan satu ketika anak kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, iaitu Asma binti Abu Bakar, ipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari dia telah masuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan Aisyah pun ada ketika itu. Masuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memakai pakaian yang agak nipis, kita kata. Mana pakaian yang tak sempurna menutup auratnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam segera memalingkan wajah dan tubuhnya, dia tak lihat kepada Asma. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wahai Asma, cakap tu sambil tak tengoklah. Mana sambil memalingkan tubuh dan mata Nabi tak pandang. Nabi pun cakap, wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita apabila telah kedatangan haid, yakni apabila sudah baligh. Apabila seorang wanita itu sudah baligh, tidak harus dilihat badannya, melainkan Nabi kata ini dan ini saja. Ini dan ini saja maksudnya sambil Nabi SAW menunjukkan bahagian muka dan dua tangan. Melainkan ini dan ini saja. Tu apabila seorang perempuan sudah sampai kepada usia akil balighnya, maka dia kena tutup seluruh anggotanya, melainkan bahagian mukanya dan juga dua tapak tangannya. Itu di antara kita kata bahagian yang diperbolehkan untuk ditunjuk kepada lelaki-lelaki ajnabi. Bukan tunjuk sengajalah, mana tak dapat tidak. Kalau nak keluar daripada rumah, itulah bahagian yang boleh dibuka dan dibukalah, maksudnya tak perlu ditutup. Tapi ada sebahagian pendapat yang kuat juga daripada mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, memandangkan mengikut kepada zaman dan perubahan serta fitnah yang banyak zaman sekarang ni, sehingga muka pun tak dibenarkan untuk buka. Muka pun tak dibenarkan untuk buka. Kerana apa? Bila kita membuka muka, terdedah kepada dilihat oleh orang lain, akan membuka kepada pintu-pintu fitnah. Akan mendatangkan dipandang oleh lelaki dengan secara sengaja dan sebagainya. Maka ketika itu muka pun disuruh tutup. Tak tutup pun tak mengapa, tetapi kalau tutup itu lebih berhati-hati dan lebih terbaiklah, kita kata. Lebih baik bagi seorang perempuan dia menutupkan wajahnya. Jadi menutup wajah ni, kita kata menutup wajah dengan satu kain sehingga hanya menampakkan bahagian yang boleh seumpama mata saja, dipanggil sebagai satu langkah nak menjaga maruah dan harga dirinya, dan lebih menyempurnakan apa yang dituntut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menutup sebahagian daripada muka sehingga tak kelihatan, itu juga sebahagian daripada sunnah-sunnahnya isteri-isteri dan anak-anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang perempuan kalau dia berniqab, apa niatnya? Nak menturuti dan mencontohi isteri-isteri Rasulullah, iaitu kita panggil ummahatul mukminin. Maka ketika itu dapatlah bahagian pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita pakai niqab tujuan untuk berlawa,
tujuan untuk menyembunyikan muka kita yang tak comel dan sebagainya, ketika tu rugi dan sia-sia. Baik. Jadi dalam ayat yang kita baca tadi, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya, iaitu muka dan tapak tangan saja. Daripada pergelangan sampai ke depan. Ini saja yang boleh ditunjuk. Selain daripada itu tak boleh tunjuk. Kerana tu ada perhiasan yang zahir dan ada perhiasan yang batin. Mana perhiasan yang batin bagi perempuan? Rambut di antara perhiasan yang batin. Lagi mana? Telinga termasuk perhiasan yang batin. Kemudian perhiasan bagi telinga, anting-anting itu juga termasuk perhiasan yang batin. Lehernya termasuk perhiasan yang batin. Perhiasan yang ada pada leher, rantainya juga termasuk dalam perhiasan yang batin. Bahagian dadanya juga termasuk bahagian yang kita panggil perhiasan yang batin. Kemudian mana lagi? Pahanya termasuk bahagian yang batin. Betisnya termasuk perhiasan yang batin. Serta kakinya juga termasuk perhiasan yang batin. Jadi keseluruhan perhiasan yang batin ni kena tutup. Tak boleh ditunjuk kepada lelaki-lelaki ajnabi. Tak boleh ditunjuk kepada lelaki-lelaki ajnabi, melainkan muka dan tapak tangan saja. Melainkan kalau mereka bersama dengan mahram mereka, bersama dengan ayah mereka, bersama dengan adik-beradik mereka, ataupun bersama dengan suami mereka, maka batasan auratnya tu lebih diperluaskan. Jadi orang perempuan pun ada ketika, walaupun dengan suaminya sekalipun, ada bahagian yang tak boleh disentuh, bahkan ditunjuk dengan sengaja kepada suaminya. Ketika perempuan tu kedatangan haid, maka dia tak boleh membenarkan suaminya menyentuh di antara pusat dan sampai ke lutut, walaupun hak suami. Tapi ketika kedatangan haid tu tak boleh nak sentuh. Begitu Islam menjaga orang-orang perempuan. Ini kan pula bukan dengan suami kita. Suka-suka kita pakai seluar pendek, pakai baju ketat, tak pakai tudung, nampak leher dan sebagainya. Ada sebahagian kita pakai tudung tapi tak sempurna, anting-antingnya jelor keluar gitu, lehernya nampak jinjang gitu, kemudian dengan rantainya lagi, kemudian baju pendeknya lagi. Ini bukan yang dituntut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah perintahkan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya, dan hendaklah mereka menutup belahan dadanya dengan khumur. Apa itu khumur? Khumur ni dia panggil jamak daripada khimar. Dia dipanggil satu tudung yang besar, sampai menutup kepada separuh daripada bahagian badannya ni, sehingga menutup bahagian besar daripada dadanya. Kerana tu orang perempuan nak pakai tudung pun dia kena betul-betul lah. Jangan kita pakai tudung 3 segi ikat kat leher gini saja. Dah tu dada kita tertutup tak? Dah tertutup. Jadi perintahnya bukan pada baju yang menutup dada. Perintahnya pakai satu khumur, yakni khimar yang panjang sehingga menutup bahagian dada. Jadi pakai tudung yang betul mana? Tutup sampai sini, separuh daripada dada. Bukan tak boleh dilihat daripada depan saja, bahkan daripada tepi pun tak nampak, daripada belakang pun tak nampak. Ini pakai tudung yang betul. Ini perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak menjaga harga diri dan juga nak menjaga kemuliaan seorang perempuan. Okey. Kerana apa? Kerana kalau kita lihat sebelum perintah ini turun, yakni sebelum ayat ini turun, di kalangan masyarakat jahiliyah dan sebahagian daripada mereka yang telah memeluk Islam daripada kalangan sahabiah ni, sahabat-sahabat yang perempuan, mereka hanya memakai selendang yang menutup kepala saja. Walaupun ada kain yang menutup kepala, tetapi tak sempurna, sehingga bila mereka pakai tu nampak leher, nampak dada lagi. Kerana tu turunnya ayat ini supaya orang-orang perempuan yang beriman ni tutup betul-betul, supaya dapat membezakan di antara orang kafir dan juga orang yang beriman. Tu tujuannya, supaya ada perbezaan. Yang mana Islam ni turunnya, Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni memang satu agama, kita kata acu boleh nak ada perbezaan di antara orang yang beriman dengan orang yang tak beriman. Jangan sama je kehidupannya, jangan sama je cara pemakaiannya, jangan sama je cara kehidupannya, jangan sama je cara perbuatannya. Tak boleh. Kita mesti mukhalafah. Ini kita mesti bersalahan dengan orang-orang yang kafir. Jangan sampai kita ni tak ada beza. Orang nak kata ni Islam ke kafir ni? Kenapa? Tengok tu rambutnya perang, pakai skirt lagi,
Nak kata Cina, hitam legam ni. Contoh kita kata kulit ni memang kulit Melayu ni, bukan muka Cina dan sebagainya. Tu. Jadi tak boleh nak bezakan. Ini bukan kita cerita nak memburukkan orang lain, tapi kita nak bagi tahu keadaan semasa kita sekarang ni. Bagaimana kebanyakan daripada perempuan-perempuan tidak lagi menjaga kehormatan diri mereka. Mereka berpakaian dengan kehendak mereka, yang tak menutup auratnya, tak pakai tudungnya, pakai skirtnya dan sebagainya. Maka mereka mengangkat perbuatan mereka itu atas nama hak asasi, bahawa sebagai seorang perempuan mereka ada haknya nak menunjukkan keperempuanannya tu. Jadi makna kenapa orang lelaki nak tengok, tak payah tengok lah. Ini hak kami sebagai orang perempuan. Kami nak hak. Kami nak pakai baju pendek ke, kami nak pakai ni ke, kami tak pakai baju ke, kami nak pakai tudung ke, itu bukan hak kamu. Tu dia kata hak asasi. Ini satu ajaran yang sesat, ajaran yang menyimpang daripada apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat nyata dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi banyak menunjukkan tentang perintah supaya orang perempuan ni mereka menutup aurat mereka, terutama rambut mereka, leher mereka dan dada mereka. Dan lagi yang banyak orang lupa ni kaki itulah. Tak pakai stocking kalau keluar daripada rumah. Ni banyak orang perempuan kena ingat baik-baik. Kaki tu termasuk aurat, melainkan berada di rumah. Kerana kalau berada di rumah ni tak dapat tidak banyak pekerjaannya, duduk ke dapur, pergi ke depan, kemudian masuk bilik air dan sebagainya, itu agak menyukarkan bagi dirinya dengan memakai stocking. Jadi kalau yang tu ditekankan, maka boleh jadi sebulan tu 10 pasang stocking pun tak cukup. Dah beli koyak je sebab banyak urusan perjalanan. Jadi rumah tu dia bagi rukhsah. Tapi ketika keluar daripada rumah, tu tak dapat tidak memang kena tutup. Tak dapat tidak memang kena tutup bahagian kakinya. Ini kewajipan bagi orang perempuan. Dan kewajipan bagi ibu bapa, terutama ayah, terutama suami, terutama abang, terutama adik yang lelaki, menegurlah atas kakaknya, atas adiknya, atas anak perempuannya, atas isteri-isterinya, hatta kepada ibu-ibunya, supaya apa? Menutup aurat. Supaya yang perempuan ni menutup aurat. Kalau kita tak ajar atas mereka benda-benda ni semua, nanti kita yang akan menanggung. Kita ni, orang lelaki ni yang bertanggungjawab ni atas mereka ni, kita yang akan menanggung mereka. Menanggung maksudnya berkongsi dosa atas kelakuan anak-anak perempuan yang tak menjaga auratnya. Kenapa mereka membuka aurat? Sebab mereka tak diajar dan tak dididik serta tak dilarang. Ibu bapa tu tak larang, ibu bapa tu tak mengajar, ibu bapa tu tak marah, ibu bapa tu tak mendidik, ibu bapa tu tak mengasuh anak-anak perempuannya supaya berpakaian dengan pakaian yang sempurna, supaya menutup akan aurat. Itu kita kena bagi tahu. Sebagai orang lelaki, dia bertanggungjawab. Sebab tu pendidikan adab ataupun pendidikan akhlak yang berteraskan kepada Islam ini dituntut atas ibu bapa ajar kepada anak-anaknya, supaya sejak daripada kecil dia ada sifat malu nak membuka sesuatu yang tak sepatut dia buka daripada auratnya. Kerana sifat malu yang ada pada diri seseorang, terutama pada orang perempuan, hanya akan membawa kebaikan. Malu tu dia tak ada benda yang dia bawa, melainkan kebaikan semata-mata. Tetapi ketika hilangnya sifat malu, maka ketika tu keburukan pun akan datang. Malu ni maksudnya apa? Malu yang kita kata malu yang imani. Ada malu dipanggil kepada malu yang nafsi, dipanggil malu yang pada diri ni. Malu pada diri maksud malu kelihatan diri tu tak comel ataupun diri tu tak sempurna. Malu dalam keadaan kotor, malu dalam keadaan pakai baju tak bersih dan sebagainya. Itu dipanggil malu yang nafsani, pada diri sendiri. Tapi malu yang imani ni maksudnya apa? Rasa malu yang ada pada diri seorang hamba nak melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni yang kita kena tanamkan dalam diri anak-anak kita. Supaya mereka tu malu tu bertepatan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setengah daripada orang, mereka malu tu kerana diri sendiri.
Dalam keadaan mereka tak menutup aurat tu, tapi mereka kata, malulah orang nampak aku ada kudis sikit kat sini. Tu dia malu orang tengok dia, tapi dia pakai tu pun tak tutup aurat. Tapi kalau dia ada malu yang iman ni, malu yang betul-betul kerana takut melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak akan pakai macam tu. Jadi bila dia nak keluar rumah, dia teringat, ini pakaian yang tak sesuai. Aku takut nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan azab atas aku. Jadi dia ada rasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tanggungjawab kita sebagai ibu bapa kena ajar ni. Kena ajar pada anak-anak kita. Supaya apa? Supaya nanti kita tak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni banyak memperingatkan kepada siapa? Kepada sahabat-sahabatnya, supaya anak tu sejak daripada kecil diajarkan tentang perkara-perkara yang baik. Diajarkan kepada anak-anak itu akan perkara-perkara yang menjadi asas kepada Islamnya diri dia. Mengajarkan kepada anak tu tentang perkara-perkara asas, tentang iman yang perlu ada dalam diri dia. Jadi iman, Islam dan ihsan ni kena ajar sejak daripada anak tu kecil lagi. Walaupun secara asas, perkara yang berkaitan dengan keimanan kena ajarkan. Yang mudah-mudah untuk dia cerak akan ada waktu kecil dia. Perkara yang berkaitan tentang ibadat harian kena ajarkan kepada dia. Dan perkara yang berkaitan dengan adab juga kena ajarkan kepada dia. Supaya dia tu terbiasa hidup dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ingat dah. Kita jangan biarkan. Jangan biarkan. Jadi termasuk dalam akhlak yang buruk ataupun adab yang buruk bagi seorang perempuan ketika mereka membuka aurat mereka di hadapan orang-orang yang tak sepatutnya mereka buka daripada kalangan ajnabi. Walaupun dia di sisi manusia dunia dipandang sebagai orang yang hebat, memiliki sijil yang banyak, memiliki kedudukan yang tinggi, dikenali sebagai hartawan, dikenali sebagai usahawan, dikenali sebagai jutawan sekalipun, ketika dia meninggalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, membuka auratnya dengan sengaja di hadapan lelaki-lelaki ajnabi, maka tidak ada nilaiannya harta yang dia miliki. Tidak ada nilaiannya kedudukan yang dia miliki. Tidak ada kita kata keutamaannya, sijil-sijil yang dia miliki apabila dia tidak ada sifat malu nak menutup auratnya di hadapan lelaki-lelaki ajnabi. Tu kita kena ingat. Kerana tu kelakuan sahabiah, termasuk isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan suri tauladan yang sepatutnya diikuti oleh golongan-golongan perempuan yang ada di zaman kita sekarang ni. Apabila kita nak menceritakan kepada anak-anak kita tentang siapakah yang patut mereka contohi, jadi yang sepatutnya kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan anak-anak kita ialah kehidupan ummahatul mukminin, iaitu ibu-ibunya orang yang beriman, yakni isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kena jadikan putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seumpama Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, sebagai idola yang perlu ada dalam hati setiap anak-anak perempuan yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Mereka inilah contoh suri tauladan yang terbaik. Kerana mereka ni golongan yang senantiasa berusaha nak menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepadanya tentang apa ni? Tentang perintah supaya orang-orang yang beriman daripada kalangan perempuan supaya melabuhkan tudung mereka, supaya melabuhkan khimar mereka kepada satu keadaan yang sesuai, seumpama melabuhkan kepada seluruh tubuhnya. Maka apa yang dilakukan oleh Sayyidatina Aisyah ketika itu? Bersegera dia mengambil setiap kain perca yang ada di rumahnya itu dijadikan sebagai pakaian. Tujuannya untuk apa? Menutup akan tubuhnya. Gitu sungguh dia. Dan ada satu ketika seorang sahabiah, ketika dia nak keluar daripada rumah, dia keluar dah separuh daripada perjalanan, kemudian dia dapati ada sebahagian daripada sahabat ni mula berlari kembali ke rumah. Mula berlari kembali ke rumah. Jadi dia pun rasa, kenapa ni sahabat-sahabat seolah bergegas masuk ke rumah masing-masing.
Kemudian dia pun bertanya dah, apa yang berlaku? Masing-masing lari daripada pasar balik ke rumah ni. Kemudian ada sebahagian dia berkata pada perempuan ni, sesungguhnya kami telah mendengar perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya orang perempuan ini jangan memperbanyakkan bercampur dengan lelaki, dan memerintahkan kepada orang perempuan supaya apa? Menutup tubuh mereka dengan kain yang sepatutnya mereka tutup sehingga hampir kepada seluruh tubuh. Jadi ketika tu perempuan ni dia keluar, belum lagi dengar wahyu tu, dia pakai macam biasalah. Bila saja dengar, dia pun cepat-cepat cari dinding. Dia rapatkan tubuh dekat dinding ni, dia rapat nak balik ke rumah. Sehingga ada orang yang tanya kat dia, dah kenapa buat gini makcik jalan kat dinding ni, dia kata, kenapa jalan macam sembunyi daripada orang? Nampak orang je, dia terus tundukkan muka dia. Jadi orang pun tanya, ada jiran nampak, kenapa jalan macam ni? Dia kata, aku telah mendengar perintah daripada Rasulullah supaya menjauhkan diri daripada perhimpunan lelaki dan supaya menutup akan tubuh. Jadi aku ni tak sempurna lagi. Aku tak embuh jalan di bumi Allah Ta'ala walaupun selangkah dalam keadaan aku ni bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu gitu sekali dia nak sempurnakan perintah kepada Allah Ta'ala. Jadi dia kata, tolonglah carikan apa-apa kain untuk aku tutup, untuk aku balik. Nak balik dalam keadaan jalan tu dia tak berani. Kenapa? Takutnya melangkah di bumi Allah Ta'ala dalam keadaan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni kita kena renungkan. Hari ni kita lihatlah berapa banyak daripada kalangan manusia yang berani memijak bumi Allah dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berapa ramai daripada kalangan manusia di bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih lagi hidup bersukaria dalam masa melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bagaimana kita nak dapat ketenangan dan keamanan sedangkan kita masih lagi melakukan kemaksiatan dan kita masih lagi melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Seolah-olah sebahagian daripada kita sekarang ni tak nampak bahawa musibah ini sebahagian daripada petunjuk kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga kita anggap ia sebahagian daripada kita kata resam kehidupan. Sakit, susah ni sekejap je, nanti akan baik semula, tanpa kita menyedari bahawa musibah ini sebahagian peringatan daripada Allah, peringatan yang keras daripada Allah, supaya kita orang yang beriman ni sedar yang mana kita ni dah banyak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh jadi kita sebagai lelaki ni, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai abang, sebagai adik, meninggalkan tanggungjawab mendidik warga-warga perempuan yang di bawah tanggungjawab kita. Dan boleh jadi sebahagian daripada kita, seorang ibu, seorang isteri, seorang anak perempuan, seorang adik perempuan ataupun kakak perempuan, walaupun setelah diberi didikan dan ajaran, kita berani lagi melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga Allah menurunkan musibah ni. Kerana itu kita perlu sedar. Kita perlu kembali semula untuk menyempurnakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, terutama bagi perempuan. Jadi maknanya perelokkanlah. Seandainya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengangkat musibah yang ada ni dengan seberapa segera, maka niatkanlah dalam diri kita, kalau benarlah musibah ni akan berlalu dengan segera, kita berniat untuk berazam, bersungguh-sungguh melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita berniat macam tu, Allah Ta'ala menerima azam kita, niat kita nak melaksanakan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, jadi kena ingat, bak rambut ni kena jaga baik-baik. Bak rambut ni kena kita peringatkan. Sebab inilah yang banyak ditunjuk, inilah yang banyak ditayang. Jadi hati-hati. Bila buka rambut je, maka banyak lagi yang akan terbuka. Bukan sekadar rambut je tu. Bila terbuka rambut, maka aurat telinga pun terbuka. Tu dosa buka rambut, suku. Buka telinga, suku. Kalau pakai perhiasan orang nampak, suku pula dosanya. Kemudian nampak leher lagi, kemudian perhiasan leher lagi, kemudian nampak dada lagi. Allah, banyak dosa tu. Banyak maksiat tu. Bukan sekadar buka rambut saja, seolah-olah membuka keseluruhan daripada auratnya. Kerana itu di antara peringatan Nabi SAW ketika hidupnya, Nabi kata akan datang satu zaman nanti, golongan perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Pakaian tapi telanjang. Kemudian mereka memiliki sanggul di atas kepala tu seumpama bonggol-bonggol unta.
Tu. Maknanya apa? Tinggi sangat ikatan rambutnya sampai nampak seumpama bonggol di belakang unta. Ni. Berpakaian tapi telanjang. Maksudnya apa? Tak sempurna menutup aurat. Sehingga sekira-kira dilihat tu seumpama tak pakai pakaian. Tu. Berpakaian tapi telanjang. Ramai yang kita lihat. Singkala berpakaian pun sampai menampakkan auratnya. Bukan kata orang yang tak pakai tudung, hatta yang berpakai tudung pun terkadang pakai bajunya sampai macam tu sekali. Ini peringatan yang kita perlu kena hayati. Apa yang telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini fitnah banyak datang daripada golongan perempuan. Walaupun ada daripada golongan lelaki, tetapi kebanyakan fitnah tu datang daripada golongan perempuan. Kerana itu orang perempuan, letakkanlah maruah dan harga diri itu lebih utama ke depan. Daripada populariti, daripada glamour, daripada keseronokan dan kegembiraan. Bukan sahaja nak memberi teguran kepada mereka yang tak menutup aurat, bahkan yang menutup aurat pun jagalah maruah dan harga diri kamu sebagai seorang perempuan. Ini ada sebahagian daripada kita molek dah, berkhimar, berniqab, berjubah, molek dah. Tapi menayangkan kelakuan, pergerakan di media sosial dan sebagainya. Kemudian dengan menunjukkan gambar-gambar yang tak sepatutnya. Walaupun kamu kata kami dah berniqab, kami dah berjubah, kami dah berkhimar dan sebagainya, bukan itu tempat kamu sebenarnya. Jangan gunakan apa-apa alasan pun untuk kamu menayangkan diri kamu kepada tempat yang tak sepatutnya. Tak boleh bagi seorang perempuan tu meletakkan diri mereka di situ. Kalau betul kamu berpakaian seumpama tu mencontohi Sayyidatina Aisyah dan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, kamu perhatikanlah kelakuan mereka. Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, apa kata dia? Sebaik-baik perempuan itu adalah mereka yang tak pernah melihat lelaki dan lelaki pun tak pernah melihat kepada dia. Lihat bagaimana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ketika wafatnya Rasulullah, dia masih lagi dalam keadaan berada dalam biliknya seperti mana adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila wafatnya Sayyidina Abu Bakar, bapanya sendiri berada dalam bilik yang sama, dimakamkan bersama dengan Rasulullah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha masih lagi dalam keadaan ketika seperti mana dia bersama dengan bapanya, mana aurat di antara anak dan bapa masih lagi dijaga. Tetapi ketika masuknya Sayyidina Umar Ibn Khattab, dimakamkan bersama dengan Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berpakaian seperti mana pakaiannya seorang mukminat ketika keluar daripada rumah. Walaupun tu biliknya sendiri. Dia kata aku tak pernah lagi membuka pakaian aku, ini menyalin pakaian, dan tak pernah aku membuka rambut aku ketika Sayyidina Umar sudah berada dalam bilik aku, dimakamkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlaknya isteri Rasulullah. Yang mana hidupnya dan matinya seseorang ajnabi itu sama saja di hadapan dia. Ini kita depan orang yang hidup ni, bukan main lagi tutup comel hotel, tapi duk gambar di Facebook dan sebagainya, seolah-olah macam orang tak tengok. Mana boleh macam tu. Ini bukan akhlak muslimah. Jadi sebagai seorang suami, tegur isteri kamu kalau buat macam tu. Sebagai seorang ayah, tegur kalau anak kamu buat macam tu. Itu bukan tempat untuk kamu memaparkan diri kamu. Orang perempuan ni tak perlu dia memaparkan diri dia di situ. Apa bezanya kita dengan perempuan yang tak menutup aurat, meletakkan gambar di dalam Facebook ataupun Twitter dan sebagainya? Tak ada beza lah. Masing-masing di situ untuk apa? Suhrah, nak bermegah semata-mata. Semata-mata nak bermegah saja meletakkan gambar di situ. Tak perlu. Kita dah molek dah, Allah Ta'ala takdirkan kita, tunjukkan kita dengan menjadi insan yang dapat menutup keseluruhan tubuh kita. Janganlah kita membuka ruang kepada pintu fitnah, masukkan gambar kita di ruang media-media sosial dan sebagainya. Ini satu peringatan. Yang tak terima tak mengapa, tak jadi satu masalah bagi diri saya. Saya menyampaikan apa yang sepatutnya disampaikan. Mudah-mudahan ada kebaikan, insya-Allah. Okey? Tu, ingat tanggungjawab kita sebagai perempuan ni, tanggungjawab kamulah sebagai perempuan. Bila saya kata kita ni, nak mudah kata untuk merujuk kepada golongan perempuan. Bukan kita ni termasuk saya perempuan, taklah. Maksudnya orang perempuan ni tanggungjawab dia besar. Tanggungjawab dia besar menjaga diri dia. Baik, jadi kita masuk sedikit berkenaan dengan adab rambut. Okey, rambut ni termasuk perkara yang wajib dijaga. Yang pertama, kata dia perempuan yang baik perangai itu
Perempuan yang baik perangai itu bersungguh-sungguh ia memeliharakan rambutnya. Demikian juga tiada dibiarkannya mengerbang. Kerana ia, yang ini dibiarkan mengerbang itu sangatlah terkeji kepada orang yang berakal. Dah. Mana apa adab dan akhlak bagi seorang perempuan? Di antara akhlak perempuan yang baik perangai tu, dia bersungguh-sungguh memeliharakan rambut. Jadi rambut ni ibarat mahkota bagi perempuan. Mahkota bagi perempuan. Maksudnya ni walaupun dia tak tunjuk kepada lelaki ajnabi, tetapi rambut ni termasuk mahkota dia. Yang dia jaga dan dia rapi. Walaupun kita duduk di rumah, walaupun kita hanya buka kepada ahli keluarga kita, tapi termasuk dalam perangai yang baik, orang perempuan ni dia jaga rambut dia. Tu. Dia tak biarkan rambut dalam keadaan mengerbang. Sini panggil gebang kok? Gebang. Gebang dia panggil. Menggerbang ni masuk tu terbuka tu macam apa satu cerita tu hantu kat lima. Tu dia panggil menggerbang. Yang ni dia biar tak teratur tu, terbuka je rambut. Jangan, terutama isteri orang. Jangan. Tapi kelakuan ni kena ajar sejak bila? Sejak daripada kecil. Jadi kita kena ajar anak kita yang kecil ni, yang perempuan tu, supaya daripada kecil dia tahu jaga rambut. Dia jaga, dia tahu untuk memelihara akan rambutnya. Kerana orang yang membiarkan rambutnya mengerbang ni sangatlah terkeji kepada orang yang berakal. Kalau kita lihat kebanyakan orang yang rambutnya tak terurus ni, itu orang yang tak ada akal lah. Orang gila lah kita kata. Itu wajar lah sebab mereka tak ada akal. Jadi janganlah kita ni jadi orang yang tak berakal. Dalam rumah pun tak boleh berkelakuan begini, apatah lagi keluar daripada rumah. Keluar daripada rumah lagilah tak boleh. Jadi ni di antara akhlak ni apa? Antara adab dengan rambut macam mana? Kita kena sentiasa pastikan rambut tu dalam keadaan terurus. Rambut terurus. Kita lihat perumpamaan Nabi kita lah, walaupun dia punya kedudukan tu berbeza di antara lelaki dan perempuan, tapi nak tunjukkan bagaimana kelakuan Rasulullah dengan rambutnya tu. Kita lihat dalam kitab Syama'il bagaimana Nabi SAW sangat merapikan rambutnya. Dibasuh, dicuci, kemudian diminyak, kemudian disisirkan. Itu Rasulullah. Itu Rasulullah seorang lelaki begitu apa kita kata, sangat menjaga akan penampilan diri dia. Sangat menjaga akan penampilan dirinya. Maka orang perempuan lebih lagi lah. Terutama di rumah. Bagi yang sudah memiliki suami, lagilah digalakkan supaya senantiasa membersihkan rambutnya, supaya jangan sampai terhidu dengan bau-bau yang tak elok. Rambut ni bila dah lama tak cuci, dia akan mendatangkan bau yang tak elok dan sebagainya. Terkadang jadi penyakit dan sebagainya. Baik. Kemudian yang kedua, molekkan olehmu akan cara bersiput atau bersanggul. Tu kalau rambut panjang nak siput ni kita jalin, betul tak? Siput sanggul juga. Bersiput dan bersanggul ni samalah. Bersiput atau bersanggul. Maksudnya kita gulung rambut tu letak kat belakang. Jadi dia kata kena molek-molek. Ni kat rumah ni. Kalau luar memang tak digalakkan lah. Kita tak cerita luar rumah ni. Di rumah, bagi orang perempuan, kalau rambutnya panjang, maka di antara cara nak memelihara dan nak menguruskan rambutnya iaitu bersiput atau bersanggul. Keluar rumah tak dibenarkan dalam keadaan tak pakai tudung. Bahkan kalau keluar daripada rumah, bersanggul jangan letak ke atas. Tu setengah. Tahu? Jangan sanggul tu letak ke atas sehingga nampak seumpama bonggol dia panggil. Bonggol unta. Jangan letak ke atas. Makna kita boleh ikat di bawah. Kita ikat di bawah. Mana bawah sikit lah, jangan sampai nampak bonggol di atas. Ataupun kalau rambut tu tak terlalu panjang, maka boleh dilepaskan. Kerana tu ada sebahagian daripada riwayat menceritakan tentang rambut isteri-isteri Nabi ni dalam keadaan wafrah. Ada ketika mereka buat wafrah. Wafrah ni masuk rambutnya tu di bahagian pertengahan, di bawah cuping. Dan ada ketika limah. Limah ni mana sampai di atas bahu ni. Di parat bahu ni. Lebih tu tak ada lagi riwayat dengar. Tapi salah tak orang perempuan? Tak salah lah orang perempuan nak boleh rambut panjang. Yang penting tahu nak menguruskan. Kalau rambut panjang sehingga jadi menyusahkan dan menjadi satu kepayahan kepada dia, maka lebih baik pendek.
Okey, tu. Jadi dia kata molekkan olehmu akan cara bersiput atau bersanggul ketika di rumah. Walaupun nak dilihat oleh ibu bapa kita sendiri, mana jaga. Paling tidak kita ada suami. Paling tidak kita ada suami. Supaya suami terlihat kita dalam keadaan molek. Dalam keadaan sempurna. Sebab tu orang perempuan dituntut bangun terlebih dahulu daripada suami. Supaya jangan apa, kalau suami bangun dulu, dia tengok keadaan isterinya tu, kejut dia. Tu dah rambut panjang, kita bangun dulu. Kita bangun dulu, tengok dia, Allah, kejut dah. Rambutnya ke sana kemari tu. Lepas tu dia kena bangun dulu. Jadi bila dia bangun dulu, kejut suami dia, tengok muka, comel dah. Dalam keadaan sempurna dah. Okey. Kerana tu molekkan olehmu akan cara bersiput dan bersanggul supaya apa ni? Supaya molek pada pandangan. Supaya molek dipandang. Supaya molek dipandang oleh ahli keluarga. Andai kata kalau anak tu masih kecil, di bawah umur akil balik, peringkat umur 2 tahun, 3 tahun, mereka masih ni belum pakai tudung lagi, maka kita ajarkan supaya mereka dalam keadaan terurus, diikat rambutnya ataupun disiput ataupun disanggul. Tu bagi orang perempuan. Tapi asalnya budak kalau dah reti bercampur dengan kawan-kawan, maka kena ajar tentang aurat. Tu kena ajar. Jangan kita anggap alah kecil lagi biarlah, kecil lagi biar. Jangan, nanti dia terbiasa. Bila terbiasa tu dia tak rasa macam ada perbezaan di antara lelaki dan perempuan. Jadi kita kena sekat awal-awal. Sekat awal-awal. Okey. Supaya molek pada pandangan dan jauhkan daripada cara yang mengada-ngada. Jauhkan daripada cara menghias rambut tu dengan cara yang mengada-ngada. Mana cara mengada-ngada? Apa kita kata, potong rambut dengan fashionnya ke, ataupun diwarnakan dengan warna yang tak sepatutnya, ataupun dia buatlah apa-apa gaya pun kalau kita tengok, Allah, ngada-ngadanya lah perempuan ni. Tu jenis orang perempuan nampak sikit-sikit gini, sikit-sikit gini, sikit-sikit gini. Rasa geram sungguh tengok. Tu ngada-ngada, sengaja buat. Tu Jangan sampai buat satu cara yang mengada-ngada yang orang tengok, tak sudah. Dok bikin ke rambut dia je, sikit-sikit gini, sikit-sikit gini. Bila nak siap masaknya ni, weh? Tak habis-habis dengan rambutnya. Contoh. Tu kerana apa? Kerana nak jaga tu lah rambut tu. Tu kerana tu nak menghias rambut ni yang sederhana saja. Tak perlulah kita ni buat perhiasan-perhiasan yang sehingga boleh menimbulkan rasa muak orang tengok. Ada juga. Ada? Dengan warnanya dan sebagainya. Tengok warna pun rasa Allah, hai. Tu dah lah buka kita kata buka aurat rambut tu satu hal, kemudian diwarnakan lagi, lagilah kita rasa memang tak boleh tengok lah keadaan macam tu. Baik. Kemudian yang ketiga, bahawa mengerentengkan rambut menggulung-gulung. Bahawa mengerentengkan rambut menggulung-gulung. Kerenteng ni maknanya kita buat rambut tu yang lurus jadi bergulung-gulung. Dan membagai-bagaikan siput dengan beberapa cara atau fashion, itu ialah kelakuan yang takabur. Tu. Dia kata mengerentengkan rambut menggulung-gulung. Ini bagi mereka yang kita kata tak menutup aurat keluar daripada rumah. Dalam rumah tu kalau suaminya izinkan, tak mengapalah, nak gulung ke nak lipat ke ikut pandai lah. Tapi kalau suami tak izin, suami kata biar gitu, gitulah, tak payah nak kerenteng dan sebagainya. Jadi kata mengerentengkan rambut menggulung-gulung dan membagai-bagaikan siput. Makna banyak sipulan dia, bukan satu saja. Sini ada, depan ada. Contoh. Dengan beberapa cara atau fashion, ikut-ikutan. Kan banyak kan orang buat fashion rambut sekarang kan. Macam-macam fashion ada. Yang rupa lelaki pun ada. Yang rupa perempuan tak macam perempuan pun ada juga. Macam-macam fashion. Ialah kelakuan yang takabur. Takabur ni salah satu sifat yang ada pada orang sombong lah. Sifat nak menunjuk-nunjuk. Sifat nak menunjuk-nunjuk. Ini juga boleh dikiaskan kepada siapa ni? Kepada orang perempuan yang memperindahkan tudungnya. Tu zaman sekarang tengok bagaimana orang pakai tudung. Tudung kita panggil jenama neotutut. Tu
Kan kau macam-macam bentuknya. Kan yang tudung yang bentuk tudung serban saya ni pun ada, cuma namanya lain je. Kalau orang lelaki dia panggil serban, orang perempuan dia panggil turban lah. Sikit tukar nama je. Sama lah pakai macam ni. Nampak telinga sikit, nampak leher sikit. Dia nak tiru macam orang lelaki pakai serban. Itu namanya apa? Menggayakan sesuatu yang ada di kepala. Kalau yang tak pakai tudung, dia gayakan rambut dia. Yang pakai tudung, dia menggayakan rambutnya. Ni ada fashion baru-baru ni, tak baru jugalah, tahun lepas dan sebagainya. Tudung macam ni, kemudian dia pasang langsir apa sini? Kan ada toko besar tu, ada perasan tak? Tu. Kita tengok juga tu. Ada orang letak ni kata dia menggayakan tudung. Tak sempurna mana pun tutup aurat tu, tapi gayanya tu. Belah sini lagi, macam-macam lah. Tu termasuk orang yang takabur. Orang yang takabur. Dan tiada berfikir. Tu. Dia kata kelakuan tu termasuk kelakuan yang takabur dan tiada berfikir pada menghiaskan dirinya. Ini orang tak ada fikir. Walaupun kita habis fikir lah tu. Kalau nak ikutkan habis fikir lah tu, nak hias macam mana tudung ni. Nak buat gaya mana supaya tak sama dengan orang. Tu dia. Acu boleh tak mau sama dengan orang. Tu peliknya ni. Ni pelik kelakuan akhir zaman ni. Sehingga ulama' kata apa? Orang yang buat macam tu maksudnya orang yang tiada berfikir pada menghiaskan diri dia. Padahal kita habis fikir lah tu nak pakai macam tu. Faham tak? Dan tiada berfikir pada menghiaskan dirinya dengan segala adab yang sempurna. Maksudnya dia ikut suka dia je. Dia tak fikir ini sesuai tak dengan akhlak yang baik, ini sesuai tak dengan pakaian seorang muslimat, ini sesuai tak dengan keadaan aku sebagai seorang perempuan, ini termasuk dalam akhlak yang elok ke tidak. Dia tak fikir kat situ. Yang dia fikir nak bergaya, yang dia fikir nak comel, yang dia fikir nak nampak cantik saja di pandangan manusia. Ini salah. Salah pemikiran macam ni. Sepatutnya bagi orang perempuan, mereka ni dikehendaki berhias di hadapan siapa? Di hadapan orang yang layak dia berhias. Kalau yang perempuan atas suami lah. Tu kalau keluar rumah, kita ngaji dah kan bab sebelum ni. Orang perempuan kalau keluar rumah, kalau dalam kitab Uqudul Jain tu, orang perempuan yang keluar rumah sama ada bersama dengan suaminya ataupun keluar dalam keadaan mendapat izin suaminya, wajar dia menjaga pakaiannya supaya jangan pakai pakaian yang elok-elok dan pakaian-pakaian yang menampakkan kemegahan. Ini akhlak orang perempuan. Ini setengah daripada kita, suami bagi izin keluar daripada rumah, pakaian yang terbaik dia pakai. Yang mana suaminya tak pernah tengok dia pakai, itulah dia pakai. Contoh kita kata. Tapi kalau kat rumah, suami pun tak mau tengok ke dia. Kain batik seminggu lepas dia pakai lagi. Contoh kita cerita. Baju kadang baju, itulah. Suami tu tahan hidung je kadang. Ini satu kesalahan. Satu perbuatan yang salah. Jadi orang yang ada adab ni, dia fikir, aku pakai ni sesuai tak? Tudung yang aku pakai ni sesuai tak? Gaya yang aku buat ni sesuai tak? Menepati tak akan kehendak syarak? Itu yang sepatutnya direnung dan difikirkan. Okey, baik. Dan yang keempat, melawat dengan hal rambutnya terurai atau mengerbang itu tiada beradab sekali-kali. Melawat, ini merawat ni sebenarnya. Merawat dengan hal rambutnya terurai. Bukan, melawat betul lah tu. Melawat dengan hal rambutnya terurai atau mengerbang itu tiada beradab sekali-kali, bahkan haram. Maksudnya apa? Pergi keluar daripada rumah, pergi melawat ataupun pergi berziarah ataupun keluar daripada rumah dalam keadaan rambutnya itu terurai, yakni terdedah. Terdedah lagi mengerbang ataupun memang menggerbang. Tapi sekarang memang ada fashion rambut menggerbang. Bukan orang lelaki saja, orang perempuan pun ada rambut afro dia panggil. Jenis fashion nak tunjuk rambut terbuka. Okey, keadaan tu terurai dan mengerbang tu tiada beradab sekali-kali. Paling buruklah akhlak seorang perempuan yang keluar daripada rumah dalam keadaan rambutnya itu dilihat oleh orang lain. Sama ada terurus ke, sama ada terikat ke, sama ada dalam keadaan sempurna ke, tapi kalau dia keluar daripada rumah dalam keadaan rambutnya itu dilihat oleh lelaki-lelaki ajnabi, maka termasuk dalam seburuk-buruk adab, bahkan berdosa. Bahkan berdosa. Ingat ni, berdosa hukumnya. Dosa kecil ke dosa besar, Ustaz? Dosa besar.
Bukan dosa kecil lagi, dosa besar yang berhajat kepada taubat. Rambut kalau nampak berhajat kepada taubat. Kena taubatan nasuhah, taubat sungguh-sungguh. Berjanji kepada Allah tak nak ulang lagi, kemudian azam nak menutup aurat, kemudian kena ada kesungguhan meninggalkan meninggalkan perbuatan membuka rambut ataupun menunjukkan rambut kepada orang. Kena betul-betul bertaubat, sebab dia termasuk dalam dosa besar, bukan dosa kecil-kecil ni, dosa besar. Dosa besar ni tak memada kita ni sembahyang, tak memada kita ni baca Al-Quran, puasa, tak memada, kerana dia berhajat kepada taubatan nasuhah. Barulah dosa besar tu terampun, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Kena ingat ni, ini adab paling besar sekali. Keluar rumah jangan tunjuk rambut, melainkan kita menutup rambut kita tu dengan sesuatu yang dapat menutup keseluruhannya, melainkan wajah. Okey, tu kena ingat, seperti mana yang kita bagi tahu tadilah. Dan yang kelima, adab yang seterusnya, orang yang memain-mainkan rambut apatah lagi di hadapan orang ialah menunjukkan kebodohan dan kurang akal. Ni. Dia buka rambut tu pun bodoh dah, kurang akal dah. Maknanya dia tak menutup aurat tu termasuk orang yang bodoh. Bodoh ni maksudnya kurang akal jugalah. Tapi ulama ni letak dua-dua sekali. Menunjukkan kebodohan, yang kejahilan dan kurang akal. Apa dia? Duduk depan orang, pegang rambut dia. Kan dia kan rambut panjang dah bersih. Kemudian tarik depan. Duk tiup-tiup. Ada jenis persen perempuan macam tu. Duk gini, lagi-lagi depan lelaki yang gini, dia pegang. Tak boleh. Ini menunjukkan tentang kebodohan dan kurang akal. Kan nanti disuruh pakai tudung. Ada juga setengahnya dah pakai tudung, dia pegang pula ujung tudung. Dah krik ujung tudung ni. Kalau tudung dia ada manet, dah pusing, ada ketek. Allah, banyak benda kita kena jaga. Ni dia duduk depan orang ni, diam je. Kalau boleh tunduk kepala. Nanti kita masuk pada bab muka tadi, kita cover dah kan macam mana keadaannya. Jadi orang yang memain-mainkan rambut apatah lagi di hadapan orang ialah menunjukkan kebodohan dan kurang akal. Okey, bukan nak kata boleh tunjuk rambut tu, tak. Tunjuk rambut pun tak boleh, apatah lagi ditambah dengan kelakuan mainkan rambut, lagilah bertambah jahil dan bertambah kurang akalnya. Okey, baik. Tu habis sebahagian daripada adab rambut. Kemudian lihat bagaimana cara nak membersihkan rambut dan memeliharakan dia kan rambut. Ni tengok, ulama ni seorang lelaki, tapi dia boleh membicarakan. Ni kelebihan ulama ni. Dia boleh membicarakan tentang perempuan, dan dia tak cakap sekadar menulis, melainkan buat kajian. Dia buat kajian sebelum dia nak tulis kitab ni. Dia buat kajian. Mungkin dia ada isteri, kemudian dia ada anak-anak perempuan dan ada adik-beradik perempuan yang diperhatikan, dan dia lihat seperti mana kelakuan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika Imam Syafi'i nak mengatur tentang perjalanan haid orang perempuan, nak menentukan nifas ni macam mana, istihadah macam mana ada istiqra', yang ni ada buat kajian. Dia lihat, sehingga Imam Syafi'i diriwayatkan ramai dia beristeri. Sebab apa tujuannya? Nak tengok isteri ni macam mana. Nanti dia kahwin lagi, lepas tu cerai, kemudian kahwin lain. Dan satu masa tu ada 2-3 orang, supaya dia nak buat kajian, nak tengok. Mana dia tak boleh nak tengok orang, tanya orang tu, mungkin orang takkan bagi tahu. Tapi kalau isteri sendiri dia boleh buat. Jadi begitu juga dengan pengarang kitab ni. Mana bukan sekadar dia karang saja, dan bukan dia melihat kepada perempuan yang ajnabi, tanya dia puan ajnabi. Tu bukan kelakuan ulama lah. Jadi kajian ni siapa? Inilah perempuan-perempuan yang di depan dia, isteri dia. Kemudian anak-anak dia mungkin, kemudian adik-beradik dia yang perempuan, mahram dia. Maka dapatlah dia buat kajian. Okey. Sebab tu kita boleh ambil pedoman. Membersihkan rambut dan memeliharakan dia kan rambut. Yang pertama, hendaklah memeliharakan rambut. Hendaklah memeliharakan rambut dan bersungguh-sungguh membersih dan menyelesaikan dia rambut pada tiap-tiap hari daripada kotor-kotor. Okey, ini cara memeliharakan rambut. Terutama apabila di rumah lah. Bila di rumah kita tak memakai tutup kepala bagi perempuan, tak pakai tudung dan sebagainya,
maka kita buat kerja rumah, duduk di dapur, kemudian nyapu dan sebagainya dalam rumah, mungkin ada debu yang sangkut di kepala kita, di rambut kita dan sebagainya. Kerana tu dituntut bagi perempuan ni kena bersihkan rambutnya itu tiap-tiap hari daripada kotor-kotoran. Sehingga kalau kita zaman sekarang ni ada shampoo dan sebagainya, itu cara membersihkan rambut. Paling tidak pun pagi sekali, petang sekali, 2 kali sehari. Itu cara nak membersih. Kalau nak bersih pada setiap waktu pun, setiap pagi sekali, tengah hari sekali, petang sekali, apa boleh juga, tak ada masalah. Kerana tu yang jadi susah ni perempuan yang berambut panjang. Kerana bila dah panjang, basah, lama nak kering dan sebagainya, tu setengah daripadanya kadang dia basuh rambut ni pagi saja, kemudian tengah hari tak basuh, petang pun tak basuh, waktu besok baru dia basuh sekali lagi. Mandi sekadar mandi badan dengan muka je, rambut tak basuh pun ada juga. Tapi dia kehendaki hari-hari tu kena basuh, hari-hari kena basuh. Lagi-lagi orang yang keluar daripada rumah, dia pakai tudung dan sebagainya, jadi lembapan kepala dia terkadang menyebabkan gatal pada kulit kepala, maka kena bersihkan. Baik. Yang kedua, tiada sayujiannya, bersiput itu tersangat tarik. Tiada sayujiannya, bersiput bagi orang yang ikat kepala ni. Bersiput itu tersangat tarik, yang ni kuat. Kita cengkang betul-betul. Tu tarik. Kerana apa? Kerana yang pertama, merosakkan rambut. Rambut boleh jadi rosak. Dia macam apa kita buat ibarat ni, pokok tau. Pokok yang ada akar tu kan, kita ikat tali tu, kita tarik tu sampai dia terangkat daripada tanah dia. Mana nak cabut lah tu. Rambut kita juga. Molek dia ni, rambut ni susunan dia ke bawah. Tiba-tiba kita ambil, kita cekak itu, tekan sampai dia naik gitu. Kadang mata molek kena tarik gini tu mata. Nak kata kuat tu sampai mata anak tu gini kadang tu. Orang apa, mak-mak kita kalau ikat kan, tu. Kadang dia jalin dan sebagainya tu, sampai 2 gini. Tu. Jangan kuat-kuat. Walaupun boleh, tapi jangan kuat-kuat. Kenapa? Boleh merosakkan rambut dan terkadang menjadi botak. Jadi akar rambut tu lama-lama kita tarik kuat, dia jadi kendu rambut ni. Walaupun tak tercabut waktu tu juga. Tapi lama-lama kalau kita tarik kan, tercabut. Macam pokok lah, sikit-sikit kita tarik, lama-lama cabut akar dia. Sebab tu tak sampai tua, potong dah, gugur sikit rambut dia. Kan? Dia kata kalau nak bersiput, jangan tarik kuat-kuat sangat. Biasa kita tengok budak-budak kecil lah, mak dia buat siput jugalah. Siput buat jalin tu kan. Orang panggil siput sini, jalin. Kadang 3 rambut buat jalin tu kan. Tu kan dia tarik kuat tu, sampai nampak sebaris. Lagi tak tegak lain ni, buka apa tegak 3-4 baris. Anak tu punya mata tahan sakit kadang, nak marah mak. Tapi nak tengok anak cantik, nak buat mana. Jangan kesan dia nanti sampai ke tua. Baik. Janganlah ia memakai minyak kerana memolekkan rambut, atau ubat yang dikatakan boleh memanjangkan rambut, atau menguatkan dia, atau ubat menghilangkan dia. Konon dia kata. Tu. Maka sekaliannya itu tiada manfaatnya, istimewa pula mencederakan kesihatan. Maksudnya apa ni dia kata? Jangan pakai minyak kerana tujuan nak elokkan rambut, ataupun pakai ubat yang dikatakan boleh memanjangkan rambut, ataupun ubat yang boleh menguatkan rambut, ataupun ubat yang boleh menghilangkan sesuatu yang ada di rambut. Kononnya dia kata, maka sekalian itu tak ada manfaatnya. Yang ni kita menggunakan ubat-ubatan yang bukan alami lah. Guna ubat nak panjang rambut, guna ubat nak hilangkan botok dan sebagainya. Dia kata tak guna pakai tu semua. Tak perlu. Kerana apa? Kerana tak ada manfaat. Bahkan dia akan menyebabkan cederanya kesihatan. Jadi boleh menyebabkan jadi sakit pada kepala. Jadi orang perempuan dia boleh ikut sunnah Nabi. Nabi pakai minyak apa? Minyak zaitun. Minyak zaitun, pakai minyak zaitun. Tu Rasulullah pakai minyak zaitun. Bahkan kalau kita lihat dalam riwayat Sayyidatina Aisyah tu, dia minyak zaitun dicampur dengan za'faran. Sehingga kalau dia pakai tuala diikat di sini sampai nampak kuning, kalau nak kata banyaknya pakai. Comel lah nisbah waktu tu lah. Zaman sekarang pakai tak nampak lah. Tapi dia antara bentuk sunnah lah tu. Pakai minyak zaitun disertakan dengan za'faran. Okey, itu di antara adab
menjaga rambut. Selebihnya tu kita boleh lihatlah pada suasana sekarang apa kita kata alat-alat yang boleh menjaga rambut, seumpama shampoo, sabun dan sebagainya, tapi pastikan apa yang kita nak guna tu daripada perkara ataupun barang yang halal. Jangan bercampur dengan najis, jangan bercampur dengan sesuatu yang boleh menghalang air tu daripada sampai kepada kepala. Terutama orang perempuan yang nak warnakan rambut ke, yang nak buat apa dia panggil facial pada rambut dia, nak buat apa tu semua, kena pastikan diharuskan, tapi jangan sampai boleh menyebabkan rambut itu terhalang daripada air. Nak warna, jangan sampai guna pewarna yang boleh menyebabkan air tu tak sampai di bahagian rambut. Tu kena jaga baik-baik. Kemudian nak warna yang bersesuaian dengan uruf. Kemudian yang paling penting, dapat persetujuan daripada suami. Kalau suami tak setuju, jangan jangan kita buat. Kalau suami kata setuju, nak kuning ke, hijau ke, merah ke, oranye, ikut awak. Tapi saya suka warna pelangi. Contoh dia kata, kena buat lah kalau suami suka. Habis keluar rumah jangan pakai lah. Keluar rumah kita pakai apa yang kita panggil, pakai tudung lah. Dalam rumah kalau suami kata kita suka gitulah. Tapi dengan syarat rumah tu kita dengan suami sajalah duduk. Jangan ada mak ayah, takkan mak ayah pula tak setuju. Kan dia kata suami kau gilin, dia kata. Ada ke rambut macam ni? Tu tak boleh. Jadi orang perempuan yang dah berkahwin, memang syaratnya kena persetujuan daripada suami. Kalau nak potong rambut bagi perempuan, waktu anak kita masih kecil dan sebagainya, maka jangan sampai potongan rambut tu menyerupai lelaki. Jangan menyerupai lelaki. Tu. Jadi kalau memang anak kita ada bermasalah rambut dan sebagainya, kutu dan sebagainya, daripada kecil tu kalau nak botak tu sebelum dia bercampur dengan orang lain lah. Mana atas sebab tu. Jadi dia keluar rumah dengan pakai tudung. Dalam rumah tu orang tak nampak. Tapi kalau waktu daripada kecil tu kita ajar dia dengan rambut yang menyerupai lelaki, tu tak boleh. Apatah lagi dalam dewasa dia, memang tak boleh lah. Okey, tu kena jaga baik-baik. Okey, habis itu pada membicarakan tentang adat rambut. Jadi insya-Allah besok kita akan masuk membicarakan tentang malam besok tak ada kelas. Malam besok sebab malam nisfu Sya'ban, mungkin kita agak lewat sedikit, kalau ada pun agak lewat sikit, dan ada pun mungkin kita tak membicarakan tentang kita adat perempuan. Kalau ada malam besok mungkin kita akan bicarakan sedikit tentang kelebihan malam nisfu Sya'ban ke, dan apa-apalah yang patut untuk malam besok. Tapi mungkin kalau ada kita akan maklum semulalah jadual pengajian untuk malam besok. Okey. Tapi buat masa ni kita tawakuf dulu kelas untuk malam besok. Cuma saya serulah kepada semua yang melihat video ni, yang melihat rakaman ini, untuk malam besok pastikan kita bersama-sama hidupkan majlis nisfu Sya'ban di rumah kita. Kalau biasanya setiap tahun masuk je nisfu Sya'ban, kita akan mengunjungi masjid, surau dan tempat-tempat berkumpulnya umat-umat Islam untuk menyambut nisfu Sya'ban, maka malam besok kita boleh buat di rumah kita. Ini satu hikmahnya berlakunya PKP ni. Jadi sesuatu yang kita tak pernah hidupkan di rumah kita, kita buat di rumah kita. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kalau malam besok kita ambil kesempatan, kerana malam besok ni termasuk di antara 5 malam yang doa tu diistajab, yakni doa tu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dia menyatakan ada beberapa malam yang doa tu tak tertolak. Siapa yang berdoa pada malam tu takkan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya malam hari raya Aidilfitri, kemudian malam hari raya Aidil Adha, kemudian malam nisfu Sya'ban, kemudian malam ni malam apa ni? Malam hari Jumaat, dan satu lagi malam Lailatul Qadar, yang mana doa tu tak akan tertolak. Jadi mudah-mudahan insya-Allah dengan kita mengambil kesempatan dan peluang untuk mengimarahkan ataupun meraihkan dan merayakan malam nisfu Sya'ban, kita tergolong dalam golongan hamba-hamba yang diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nak kita kata nak dapat kelebihan lagi, besok kita sama-sama berpuasa. Jadi bertambah lagi doa orang yang berpuasa dengan doa malam nisfu Sya'ban, maka mudah-mudahan doa kita ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ada beberapa golongan saja yang doanya dan dosanya tak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama di antaranya adalah orang yang bermusuhan dengan saudara-saudaranya. Bermusuhan, yakni yang saling tidak bertegur sapa, yang saling benci-membenci, terutama dengan ahli keluarganya. Maka sebelum sampai kepada
besok malam nisfu Syaban, maka kita saling bermaaf-maafan. Yang kedua, orang yang senantiasa minum arak, pecandu kita panggil. Orang yang ketagihan minum arak ataupun tak diterima doanya dan tak diampunkan dosanya sehingga dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, orang yang berzina, orang yang berkekalan dalam zina, dia tak nak bertaubat kepada Allah, maka dosanya juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, aqu walidain, orang yang derhaka kepada kedua ibu bapanya, juga tak diterima tak diterima doanya dan juga tak diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggalah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia mohon redha dan ampun daripada kedua ibu bapanya. Yang kelima, isteri yang derhaka kepada suaminya. Jadi isteri yang keluar daripada rumah tanpa keizinan daripada suaminya, ataupun isteri yang melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh suaminya, juga doanya tak diterima dan dosanya juga tak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antaranya adalah orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, juga dosanya tak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lihatlah muhasabah diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memperbanyakkan bertaubat, memperbanyakkan istighfar, kerana bulan Syaban ini juga termasuk dalam bulan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita memperbanyakkan berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana bulan Syaban ini juga termasuk dalam bulan berselawat, kerana pada bulan ini turunnya ayat perintah berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini turunnya dalam bulan Syaban. Jadi banyaknya kita ni dituntut supaya apa? Berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita lepaskan peluang untuk memperbanyakkan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermula dengan berpuasa, kemudian malamnya dengan memperbanyakkan berdoa, memperbanyakkan berzikir, memperbanyakkan membaca Al-Quran. Kerana itu di antara amalan-amalan yang dituntut kita perbanyakkan pada malam nisfu Syaban, iaitu mengulang-ulang bacaan surah Yasin sebanyak 3 kali. Yang mana perbuatan ini termasuk dalam kelakuan ataupun amal yang dilakukan oleh salafun as-salihin, orang-orang yang soleh sebelum daripada kita. Jadi kita setiap kali kita membaca kita membaca surah Yasin, disertakan dengan hajat dan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sekurang-kurangnya. Tapi kita lihatlah apa jua yang kita mampu, apa jua yang kita boleh lakukan daripada ibadah, kita buat. Tak semestinya dengan ibadah yang tadi. Cuma jangan sampai berlalu malam nisfu Syaban itu dengan perkara-perkara yang tiada bermanfaat. Rugi nanti kita. Okey, ibadah tu tak dikhususkan. Nak buat ibadah apa pun tak apa. Ikutlah. Saya tak nak baca surah Yasin, saya nak baca surah Kahfi. Pergi. Tak ada larang pun. Saya tak nak baca Yasin, saya nak baca Al-Baqarah. Pergi, tak ada masalah. Jangan apa, saya tak nak baca Yasin, saya tak nak baca Quran, saya tak nak sembahyang, saya nak apa, saja nak duduk je. Tu tak payahlah. Waktu orang tak boleh, waktu yang kita tegah. Jadi tinggalkanlah perbalahan. Boleh ke, tak boleh ke beramal, tak boleh beramal ke, tinggal. Siapa yang rajin buat, siapa tak mampu sudah. Itu saja. Jadi orang yang nak rebut kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan cari peluang bagaimana nak beribadah. Perkara ni selesai lama dah. Para ulama kita dah membincangkan tentang keharusan beramal dan menghidupkan malam nisfu Syaban. Jadi mudah-mudahan insya-Allah dengan sedikit peringatan dan juga galakan ni, kita merebutlah peluang untuk memperbanyakkan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya mengambil kesempatan, andai kata sepanjang kuliah yang telah kita lalui sebelum ni, ada apa-apa juga daripada perkataan ataupun kelakuan serta perbuatan yang menyinggung sekalian daripada pendengar muslimin dan muslimat, saya mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan dengan keampunan dan juga kemaafan daripada semua yang mendengar ini, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sebab untuk kita mendapat rahmat dan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sampai di sini dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.